Nama Nur Azimah binti Muhammad Zain. Nombor metrik 181100904. Okey. Tajuk konsep negara. Okey, konsep negara Islam ni adalah sistem kenegaraan Islam tidak dapat disebut demokrasi. Sistem politik Islam ni lebih tepat disebut teokrasi. Lepas tu istilah baru dalam hal ni iaitu teodemokrasi. Dikutip juga secara lengkap pokok pemikiran Maududi. Okey, mengenai teori kedaulatan Tuhan sampai tawaran baru yang diajukannya. Okey, pemerintah atau badan eksekutif ni hanya dibentuk oleh umat Islam, menyelesaikan soal kenegaraannya dengan tidak mendapat hukum yang jelas dalam hal syariat Islam. Okey, harus diputuskan oleh sepakat umat Islam, hak untuk menjelaskan sesuatu undang-undang. Lepas tu atau untuk menafsirkan dan menggantikan suatu nas dari Al-Quran atau hadis. Sistem politik Islam ni dapat disebut demokrasi. Perlu diingat juga bila segala sesuatu tu dibicarakan dalam nas baik Al-Quran maupun hadis. Okey, pemuka Islam ni mujtahid, cendekiawan, badan legislatif atau bahkan seluruh umat Islam. Seluruh umat Islam ni tidak berhak mengubah. Okey, kekuasaan negara ni dilakukan oleh 3 lembaga, iaitu legislatif ni perundangan, eksekutif ni pemerintah, 3 Yahudi ni dengan ketentuan berikut. Okey, lepas tu ketua negara ni iaitu eksekutif merupakan pemimpin tertinggi negara yang bertanggungjawab kepada Allah dan kepada rakyat. Melaksanakan tugasnya, dia harus selalu berkonsultasi dengan Majlis Syura. Okey, mendapat kepercayaan dari umat Islam. Disebut lembaga legislatif yang anggotanya dipilih melalui pemilihan, meskipun prosedur demikian tidak terdapat pada zaman Khulafa' ar-Rasyidin. Okey, keputusan Majlis Syura ni diambil berdasarkan suara terbanyak. Ketua negara ni tidak harus mengikut pendapat majlis. Okey, anggota majlis ni tidak dibenarkan terbagi ke dalam kelompok atau parti. Okey, anggota majlis ni terdiri dari warga negara yang beragama Islam, dewasa dan lelaki. Okey, dalam negara Islam ni terdapat 2 kategori, iaitu kategori warga negara ni iaitu beragama Islam dan bukan beragama Islam. Okey, lepas tu konsep negara Islam ni konsep negara Islam Abu al-Maududi ni terdiri tegak dengan pemikiran yang sistematik. Hal ini diakui bukan hanya dari kalangan tokoh Muslim tapi juga dari kalangan non-Muslim. Okey, negara semasa Khulafa' ar-Rasyidin ni potret negara Islam. Okey, Khulafa' ar-Rasyidin ni adalah sebuah negara Islam yang betul-betul ideal. Hubungan mereka ni juga begitu harmoni dan penuh dengan semangat bersaudara yang kuat. Okey, jabatan khalifah ni diduduki oleh Abu Bakar melalui pemilihan dalam suatu pertemuan terbuka yang terdiri oleh wakil dari komuniti Islam di Madinah. Itu saja. Nama saya Yusrina binti Zahari, nombor metrik 181109110. Okey, sambungan kepada tajuk yang kita bincang iaitu konsep negara Islam.
Sambungannya di sini adalah sistem kenegaraan Madinah saat itu masih sederhana, iaitu tidak ada masalah secara terbuka. Umar radhiyallahu anhu dalam pesannya memberikan petunjuk agar paling lambat pada hari peninggalannya sudah pun terpilih penggantinya atau khalifahnya yang baru. 3 dari 4 Khulafa' Ar-Rasyidin mati terbunuh ketika masih memegang kekhalifannya. Semasa Khulafa' Ar-Rasyidin telah berlakunya paling tidak 3 kali pemberontakan terhadap kekuasaannya yang sah. Okey, kesimpulannya di sini, tidak adanya keseragaman dalam sistem 4 khalifah di atas kerana masih sangat sederhana kehidupan masyarakat negara pada waktu itu. Yang kedua, sebuah negara dari negara ideologi. Berbicara dalam konteks bahawa Tuhan adalah pemegang kewibawaan tertinggi di dunia ini hingga di akhirat nanti. Kerana Tuhanlah yang menciptakan segala sesuatu dari alam semesta ini. Bagi umat Islam, tidak ada yang dapat menafikan kebenaran tersebut sebagaimana telah dibicarakan sebelumnya. Yang ini perlu juga kita ketahui bahawa kedaulatan rakyat tidak pernah diertikan untuk ingkar terhadap kedaulatan Tuhan. Menurut sejarah pula, kedaulatan rakyat dahulu untuk melawan konsep kedaulatan raja sebagai penguasa tertinggi dengan kekuasaan yang kuat. Yang ketiga, negara Islam dan gender. Kekhalifan itu tidak hanya terbatas pada orang lelaki Islam sahaja, tetapi juga wanita Islam. Wanita-wanita Islam tidak boleh duduk dalam majlis syura dan memegang jabatan-jabatan terpenting dalam pemerintahan seperti menteri atau direktor sesuatu departmen. Ini kerana menunjukkan sesuatu kejanggalan dalam politik dan ia merupakan tamparan bagi ulama yang sependapat dengannya. Yang keempat, sistem pemilihan serta bagaimana cara pemecatannya pula. Kekuasaan negara dilaksanakan oleh 3 badan yang lazim. Sistem itu adalah dari pertumbuhan politik di barat yang secara kerasnya telah pun ditolak. Pada zaman Khulafa' Ar-Rasyidin, para khalifah merupakan penguasa tertinggi dan tunggal, didampingi sejumlah sahabat sebagai penasihat. Maududi menjadikan sistem politik Islam tanpa harus melihat sistem barat. Beliau juga tidak menyatakan pendapatnya tentang masa jabatan ketua negara untuk waktu tertentu. Maududi juga telah menyatakan bahawa apabila ketua negara tersebut menyeleweng, dia akan dipecat oleh umat. Beliau tidak menjelaskan bagaimana cara memecat ketua negara, oleh siapa dan juga lembaga mana. Seterusnya, 3 pelaksanaan negara dan sistem pemilihannya serta bagaimana cara pemecatan apabila terjadinya penyelewengan. Yang pertama, merujuk pada ajaran dan akar sejarah Islam, tidak ditemukan gagasan mengenai trias politik itu. Para khalifah merupakan penguasa tertinggi dan tunggal, didampingi juga oleh sahabat senior sebagai penasihat dengan cara yang tidak pernah dilembagakan. Seterusnya, pemisahan tugas kehakiman dari jabatan ketua negara baru mulai dirintis semasa dinasti Umayyah. Maududi juga ditolak untuk dijadikan sebagai contoh bagi kehidupan kenegaraan yang Islami. Maududi menjadikan sistem politik Islam yang paripurna tanpa harus melihat kepada sistem barat. Itu sahaja daripada saya. Saya Nur Atirah binti Mat Jusuf, nombor matrik 181100903. Okey, tajuk yang saya bentangkan ialah 3 pilar pelaksana negara: legislatif, eksekutif dan yudikatif, dan sistem pemilihannya serta bagaimana cara pemecatnya bila terjadi penyelewengan. Okey, merujuk pada ajaran dan akar sejarah Islam, tidak ditemukan gagasan mengenai trias politik itu. Para khalifah ni dia merupakan penguasa tertinggi dan tunggal, didampingi sahabat senior sebagai penasihat dengan cara yang tidak pernah dilembagakan. Seterusnya, Maududi ni ditolak untuk dijadikan contoh bagi kehidupan kenegaraan yang Islami. Seterusnya, Maududi ni menjadikan sistem politik Islam yang paripurna tanpa harus melihat kepada sistem barat. Dan Munawir ni menilai sikap ini sebagai sikap yang dirasakan ganjil dari seorang pemikir politik Islam pada akhir abad 20.
Pembatasan masa jabatan untuk kepala negara merupakan salah satu jalan yang efektif untuk menghentikan penyelewengan seorang penguasa. Seterusnya, kepemimpinannya ni selama menjabat tidak menguntungkan banyak rakyat. Setelah habis masa jabatannya, rakyat dapat memilih pemimpin yang lain. Maududi ni menyatakan kepada kepala negara ni tersebut menyeleweng atau boleh dikatakan menyalai sumpah jabatannya dan gagal dalam melaksanakan amanat umat. Dia dapat dipecat oleh umat. Okey, seterusnya gagasan melarang memilih orang-orang yang mencalonkan diri dan pendirian parti-parti. Okey. Pengisian jabatan kepala negara ni dan anggota-anggota Majlis Syura melalui pemilihan dan melarang rakyat untuk memilih kandidat yang sengaja mencalonkan diri atau berupaya menduduki jabatan-jabatan tersebut. Perubahan politik ni dan pemberian hak berpolitik ni kepada rakyat dilaksanakan secara bertahap. Okey. Rakyat yang masih buta dalam berpolitik ni akan mudah menjadi korban dari bualan janji kosong para politisi yang akibatnya Dewan Perwakilan akan dipenuhi oleh petualang-petualang politik. Seterusnya, tidak membenarkan mengenai pembentukan kelompok atau parti-parti politik. Okey, seterusnya, syariat Islam antara statis dan dinamis. Okey, sesuatu nas yang dalam proses historisnya ditetapkan berdasarkan adat. Okey, terjadi kontradiksi antara kepentingan masyarakat, maslahah ammah dengan nas atau ijma'. Seterusnya, mazhab Maliki juga dikenal dengan teori maslahat menurut salahnya. Okey, seterusnya, tujuan utama ditetapkan suatu hukum oleh syarak adalah semata-mata untuk kemaslahatan manusia. Ia merupakan suatu kemestian dalam syariat apabila mempertimbangkan dan memperhatikan maqasid al-syariah. Seterusnya, pertentangan antara nas dan nalar, maka yang dimenangkan adalah nalar. Okey, hukum tersebut ditarik dan diganti dengan hukum baru yang lebih sesuai dengan situasi dan dilihat dari segi kemaslahatan rakyat. Okey, seterusnya batasan universalisme sistem politik Islam. Okey, persamaan agama ternyata tidak mampu mengalahkan solidaritas kelompok yang berdasarkan persamaan etnik dan persamaan kepentingan wilayah. Okey, kegagalan mempertahankan keutuhan Pakistan pada tahun 1947 yang didirikan bersama oleh umat Islam. Okey, rakyat Pakistan ni rakyat Pakistan Timur dari etnis Bengali merasa diperlakukan kurang adil oleh pemerintah pusat. Akhir sekali, negara Islam ni haruslah dipimpin oleh seseorang ketua negara Islam dan pentadbiran negara juga harus dikuasai oleh umat Islam. Dan keamanan dan ketenteraan harus dinikmati oleh umat Islam apabila mereka ni berada di negara Islam. Okey, pelaksanaan hukum hudud secara total haruslah dilaksanakan tanpa terkecuali. Seterusnya, dapat menjelaskan bahawa Malaysia ni merupakan sebuah keluarga majmuk dan negara Islam yang bersifat majmuk. Seterusnya, negara yang bersifat majmuk ni didiami oleh pelbagai kaum, agama dan budaya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.